Ya, Alhamdulillah ada. Kita telah pun sampai di segmen yang mempunyai peminatnya tersendiri yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Segmen bicara undang-undang. Dan seperti yang kami telah berigakan kepada Auda, hari ini kita akan berbincang, akan bercerita mengenai dengan wasiat. Apakah yang Auda perlu tahu mengenai wasiat? Rasanya satu topik yang cukup penting sekali untuk kita ni sama-sama tadi dalami, untuk sama-sama tadi fahamkan. Dan Alhamdulillah ada penonton. Di hari ini kami di studio Rampai Pagi bukan hanya saya dan Sarina sahaja, tetapi ada seorang pakar telah pun kami jemput untuk sama-sama lagi mencerahkan lagi pengetahuan kita ni, memberikan sedikit pengetahuan lagi dan pencerahan mengenai dengan topik ini. Yang telah kami jemput ke studio ialah Yang Mulia Azril Anwar Haji Ahmad, merupakan seorang peguam syari. Apa kata kita terus saja sapa beliau ni, Sarina? Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, topik yang cukup menarik juga untuk kita ketengahkan hujung mingguan ni. Namun ia masih lagi dalam lingkungan konteks perbicaraan kita ni lebih kepada undang-undang keluarga Islam jugalah ya, lebih kurang. Dan untuk soalan yang pertama ni Tuan ya, kita ni faham secara umumnya apa itu wasiat. Tapi dari segi disiplin ilmu, saya percaya ada definisi yang lebih tepat yang boleh memberikan kefahaman yang lebih jitu kepada kita ni semua berkenaan dengan wasiat itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyampai dan juga Rampai Pagi yang sudi menjemput saya untuk majlis bicara undang-undang pada pagi ini dengan topik wasiat. Apa yang anda perlu tahu. Okey, bila kita ni berbicarakan tentang wasiat, maksudnya secara yang boleh difahamkan adalah pemberian milik secara sukarela yang dilaksanakan selepas seseorang itu meninggal dunia. Tidak kira sama ada barang yang dimiliki itu adalah harta benda ataupun manfaat. Ya, maksudnya sini secara ringkasnya, semasa kita ni hidup, kita ni membuat wasiat kepada secara sukarela tanpa paksaan kepada seseorang ataupun mana-mana individu ataupun organisasi untuk harta kita yang dilaksanakan selepas pewasiat itu meninggal. Pewasiat itu meninggal ya. Jadi itu definisi yang saya rasakan mudah untuk kita fahamkan. Cuma dalam hal itu tadi ada dua elemen yang dinyatakan. Wasiat itu sama ada berbentuk harta ataupun manfaat. Mungkin ada penjelasan yang boleh memberikan kita ni pencerahan lagi. Harta tu jelaslah. Manfaat itu apa maksudnya? Manfaat itu maksudnya boleh dikatakan macam untuk tujuan macam kita ni membuat manfaat untuk sesuatu, contohnya kita membuat wasiat untuk sesuatu organisasi ataupun masjid. Yang menyerahkan tanahnya ataupun hartanya kepada rumah kebajikan. Untuk wangnya ada wang yang tertentulah sajanya untuk diberikan kepada rumah kebajikan, iaitu manfaat untuk rumah kebajikan itu maksudnya. Okey. Jadi maksudnya di sini wasiat itu bukan hanya lebih tertumpu benefis orang penerimanya tu adalah ahli warisnya tu di sana maksudnya tu mungkin juga untuk seterusnya. Mungkin kalau boleh ditanyakan kepada tuan, seperti yang dikongsikan tadi, pelbagai jenis wasiat sudah pun dikongsikan. Kalau tadi boleh bincangkan dari segi mungkin ada had-hadnya barangkali tuan, apa yang boleh diwasiatkan ataupun mungkin kalau boleh diberikan pencerahan juga proses dalam tadi membuat wasiat dan tuan. Seperti yang dikongsikan, ya seharusnya bukan di atas dasar keterpaksaan, mesti secara sukarela. Mungkin boleh berikan penjelasan tuan? Secara asasnya untuk wasiat ni sebenarnya dia ada had. Kita ni tak boleh buat wasiat kepada keseluruhan harta kita. Kita membuat wasiat, kita memberikan wasiat itu seluruh harta kita kepada ahli waris. Dia ada hadnya. Haknya adalah kita hanya dibenarkan untuk 1/3 sahaja daripada harta kita. Boleh dibuat wasiat. 1/3 itu dikira dari mana? Selepas contohnya seorang itu meninggal, dia buat wasiat kan? Dia ada memberikan harta juga. 1/3 itu dikira daripada selepas ia tolak hutang-hutangnya dengan bank ke, hutangnya dengan Allah, atau contohnya dia belum membuat haji.
itu yang meninggal. Lepas tu kita membayar badal haji kepadanya. Lepas tu urusan pengkebumiannya semua tu dah selesai semua. Barulah kita ni yang balance, yang baki itu baru kita laksanakan wasiatnya. Hanya 1/3 saja daripada. Contohnya, dia tinggalkan duit 100,000 Brunei. Lepas itu kita ni tolak dia punya urusan kemumian, hutangnya, ada hutang ni semua lebih kurang 20,000. Balance-nya 80,000. Jadinya 1/3 daripada 80,000 tu saja yang boleh dibuat wasiat. Dia boleh diteruskan wasiat. Kalau dia kata 50,000 dia wasiatkan kepada masjid ke, rumah kebajikan ke, 50,000 tu kalau tadi 80,000 dia punya balance, tapi 1/3 daripada 80,000 tu bukan 50,000. Oh ya, betul. So mesti kurang lagi. So jadinya dikira daripada 1/3 daripada 80,000 tu. 80,000 bagi 3 lah tu. Lepas itu, kalau dia nak juga buat 1/3 tu diteruskan, dia mesti dapat persetujuan daripada ahli waris dia. Itu tertakluk kepada ahli waris dia untuk meneruskan ataupun tidak. Jadi maksudnya sini kan wasiat ini selalunya dibuat ketika masih hidup, pewasiat tadi masih hidup. Jadi sebelum ia membuat wasiat itu, ia mesti berbincang juga dengan ahli-ahli warisnya bahawa akan dibuat satu wasiat yang hanya melibatkan 1/3 daripada harta bersih itu nanti. Cuma itu maksudnya. Dia maksudnya wasiat ini dia tak perlu bincang dengan dia punya ahli waris masa hidupnya ni. Dia buat diam-diam pun boleh, tanpa pengetahuan ahli warisnya pun boleh. Cuma wasiat ini, sekarang kita ni boleh tahu, dia wasiat ni dia akan dilaksanakan selepas ia meninggal. Bila saya cakap pasal persetujuan ahli waris itu, persetujuan ahli waris itu bukannya semasa pewasiat itu hidup. Dia selepas ia meninggal dunia. Baru isu ni keluar. Kalau dia mau teruskan, mungkin ahli waris kata, okey, ini adalah hasrat pewasiat ini mungkin ayah atau ibunya untuk membuat amal jariah. Jadi kami sebagai anak-anak bersetuju sajalah ini untuk kebajikan dan untuk pahala untuk kedua ibu bapanya lah. Mungkin boleh diberikan sedikit pencerahan ni Tuan. Kalau tadi bercakap mengenai dengan ahli waris, secara otomatisnya memang tadi terfikir mungkin anak-anak. Bagaimana pula halnya jika seseorang itu mungkin belum berkahwin dan ataupun mungkin berkahwin tapi isterinya sudah pun meninggal dan tidak mempunyai anak ataupun mungkin tidak mempunyai saudara yang boleh dihubungi dan sebagainya. Jadi bagaimana kedudukannya ni Tuan? Dia kalau macam tu, kalau kes macam tu, kalau dia sudah dia kahwin, lepas itu tak ada anak, contohnya suami, isteri yang meninggal. So jadinya di sini ahli warisnya dia tak ada anak kan, bukan ahli warisnya dia tak ada anak. So jadi ahli warisnya kita mesti tengok kepada ibu bapanya dulu. Kalau ibu bapanya masih hidup, ibu bapanya adalah merupakan ahli waris, dan juga adik-beradik seibu sebapanya. Dan itu merupakan ahli waris adik-beradiknya lah. Dan ada seterusnya lah, seibu, sebapa. Dan selalunya jarang berlaku yang orang ini yang meninggal ada ahli waris. Mesti ada dapat. Mesti ada ahli waris. Kalau tak ada seorang, kalau tak ada, kalau tak ada pun dia akan kembali kepada Baitul Mal. Jadi kalau misalnya dah diberikan satu contoh, mungkin mempunyai ahli waris, tapi mungkin disebabkan oleh perselisihan faham ataupun dan sebagainya. Jadi beliau memilih untuk diberikan harta wasiat ini kepada mungkin pada teman, mungkin contohnya kepada teman yang bukan mempunyai pertalian persaudaraan. Jadi itu macam mana kedudukannya Tuan? Okey, sebenarnya wasiat ini memang kita ni diberikan, sepatutnya kalau kita ni tak berikan kepada, bukan kita boleh beri wasiat ini kepada ahli waris. Selain daripada 1/3 tadi, ada lagi yang ni lah. Sebenarnya wasiat ini bukannya sepatutnya tidak diberikan kepada ahli waris. Sebab apa? Sebab ahli waris dia punya hak adalah sudah tertulis di dalam hukum faraidnya. 1/3. Jadi ada 2/3 lagi tu. Ada 2/3 tu untuk faraid. Kalau macam saya cakap tadi, kalau dia buat masa hidupnya, bawa wasiat dia bagi kepada orang luar, kawannya, sahabat karibnya kan, ataupun anak angkatnya. Contoh paling terdekat, anak angkatnya. Dia boleh bagi, cuma sekarang ini yang berbalik semula kepada, bila kita nak laksanakan wasiat itu, berbalik kepada yang perkara yang asas itu 1/3 saja. 1/3 saja daripada yang hartanya. Jadi kalau lebih
Itulah datangnya ahli waris yang lain untuk memberi persetujuan lah, sama ada mereka bersetuju ataupun tidak untuk meneruskan wasiat itu kepada orang luar. Orang yang tidak ada pertalian darah umpamanya tu. Mungkin bukan tak ada pertalian, mungkin yang ada dalam wasiat itulah 1/3 saja. Okey. Jadi maksudnya orang yang tidak ada pertalian darah tu masuk dalam kelompok 1/3 tu Iya. pembagiannya. Iya. Jadi yang 2/3 ni masih lagi anulah Ada apa dia punya hak, dia orang dah secure sudah dalam 2/3 daripada faraid itulah. Jadi proses membuat wasiat, kalau tadi bercerita dari segi apa yang saya dipahamkan daripada perkongsian tadi, seharusnya dilakukan secara official lah ni tuan, mungkin rasmi. ada secara rasmi, mungkin ada mungkin daripada peguam dan sebagainya Ada untuk saksinya. menyaksikan dengan saksi dan sebagainya. Jadi bagaimana keadaannya jika wasiat itu dilakukan, mungkin ia memberitahu saya barangkali kepada orang yang mungkin saudara yang Secara verbal berada bersama beliau pada ketika itu dan menyatakan hasratnya kalau aku meninggalnya, ini aku bagi rahsia untuk sebulan dan sebagainya. Jadi itu macam mana kedudukannya tuan? Adakah itu disahihkan? Kan, okey, bila bab wasiat ini selalunya kalau untuk lebih senanglah, untuk lebih selamatlah, kita ni membuat documentation lah, kita membuat satu surat wasiat yang bertulis lah. Mungkin untuk kemudian hari tidak jadi masalah untuk ahli waris dah tahu bertulis. Ada bertulis itu. Benda itu mudah kan? Cuma sekarang ni bila dia tak buat bertulis secara verbal. Tapi dia buat verbal pun dia bukannya seorang-seorang dia buat, dia mesti ada dia memberitahu salah seorangnya. Dan mungkin juga perlukan, kalau dua orang macam ni mungkin nanti akan jadi timbul masalah lah. Kalau ada, mungkin kalau Takut dia ada konspirasi dan seumpamanya. mungkin perlu didatangkan, kalau tu mesti ada dua saksi lah yang dapat mengesahkan untuk bahawa memang Ada bercakap demikian. percakapan. Sebab kalau antara kita ni berdua saja, macam yang pewasiat ni sudah meninggal, lepas tu yang seorang ni aku dengar ni masa ia hidup ia ada buat cakap ada macam cakap mana? macam mana. Tapi nanti yang ahli waris yang lain, mana saksi kamu? Itu yang jadi masalah tu kemudian hari itu nanti. Baik, sedikit keluar daripada topik, tapi rasanya ia masih berhubung kait dengan ahli waris. Apabila umpamanya ini mengenai dengan rumah, ini senario yang saya rasa memang pernah terjadi. Si fulan ni, si suami ini mempunyai 2 orang isteri dan mempunyai sebuah rumah yang ditinggali oleh isteri kedua. Contohnya, apabila si fulan ini meninggal dunia, memang ia dah meninggalkan wasiat apa-apa. Dan apa yang terjadi, rumah di mana ia menempatkan isteri kedua ini dituntut oleh ahli warisnya dari isteri pertama. Macam mana kedudukannya ni? Tuan? Kalau orang dari segi perbicaraan mahkamah, macam mana ia boleh digugurkan kepada anak daripada isteri pertama, sedangkan hak itu kalau dilihat kehidupan dengan isteri kedua itu sudah lama di rumah tersebut. Okey, bila kita bercakap macam itu, bila dia meninggal, dia tidak meninggalkan wasiat. Jadinya ada satu harta. Bila kita ni perlu ingat, bila seorang itu meninggal, harta yang ditinggalkan itu adalah menjadi harta pusaka. So bila kita sebut ni pasal harta pusaka, semua orang ahli warisnya ada hak di situ. Dia akan menuntut automatik tu. Dia akan ada hak, bukan menuntut, dia orang ada hak di situ. Sebab kalau ada rumah tu saja, so sebenarnya ahli waris yang tinggalkan dia tu semuanya ada hak ke atas rumah itu. Cuma sekarang ni perlu ada tolak ansur atau perbincangan daripada ahli waris lah. Sama ada mungkin yang isteri kedua ni yang tadi contoh diberikan tadi kan, contoh kedua ni dia memberi cakap, dia cakap dia sudah tinggal lama di situ. Mungkin ahli waris boleh tolak ansur ataupun memberikan kepadanya hak tu, atau mereka melepaskan hak tu kepadanya, ataupun mungkin kalau ahli waris macam yang mau juga something daripada harta itu, mungkin boleh contohnya rumah, mungkin kita boleh nilai value balik rumah tu. Mungkin yang isteri kedua tu mungkin boleh membayar kepada ahli waris yang lain mengikut faraid itu. Kalau ia mempunyai tanggungan daripada suami yang sama itu macam mana? Maksudnya macam ada anak juga. Tetapi anak dari isteri pertama itu menuntut kan. Sebab ini antara ada senario ni berlaku di kalangan masyarakat kita ni yang kesiannya kadang-kadang melihat inilah golongan yang dituntut ni sehingga terpaksa keluar daripada rumah tersebut dan itulah dia memang macam, dia bukannya dia nak menghalau ni, macam dia
diorang ada hak di situ sebenarnya. Cuma hak diorang itu cuma masing-masing berkongsi hak yang sama. Betul. Dia nak buktikan, okey, macam saya cakap tadi, macam mungkin dia rasa mungkin ada tolak ansur kan, dia kata kami dah tinggal lama. So terpulang kepada ahli waris ni untuk kebijaksanaan mereka lah, untuk berbincang bersama mereka lah, untuk mengelakkan perkara-perkara yang benda sebenarnya boleh diselesaikan secara keluarga. Perundingan. Perundingan itu yang ni. Kalau memang berlaku benda tu, tapi kalau duduk runding, Bermusyawarah. kalau selesai ada jalan penyelesaiannya. Ya. Dan saya percaya barangkali bukanlah dengan adanya segmen ini, barangkali saya percayalah ada individu yang terasa memandangkan aku ada harta sekian-sekian, ada baiknya aku bertindak awal untuk membuat wasiat ini supaya tidak ada pergolakan ataupun masalah timbul. Tapi itulah saya percaya kos untuk pengurusan pembuatan wasiat itu indah semua barangkali mampu tuan-tuan. Kadang-kadang kalau ganya harta tu sebuah rumah, jarang yang orang individu ni kan saja-saja akan membuat wasiat. Bagaimana nasihat Tuan Sri? Dia macam mana ni? Sebenarnya wasiat ini tidak tertakluk kepada kita membuat wasiat untuk memberikan harta saja. Dia sepatutnya kita ada wasiat yang berbentuk pesanan. Contohnya bapa ataupun mama membuat wasiat. Dia membuat wasiat kepada anak-anaknya supaya setelah ia meninggal, so anak-anak ni supaya jangan berbalah sesama sendiri untuk memberi harta, ataupun kalau boleh bincanglah sesama baik, ataupun memberi harta secara sama rata. Itu dia punya pesanan. Wasiat ini dia tidak tertakluk, tidak ke apa yang kita ni lihat lah, kadang orang yang faham ni, kita macam lihat, contohnya lihat drama lah, habis-habis orang meninggal, ada orang datang baca wasiat arahnya. Ni rumah ni kepada anak yang ni, ni rumah ni kepada ni. Itu bukannya senario yang berlaku sebenarnya. Dia wasiat ni macam saya cakap 1/3 tadi kan. Lepas satu, wasiat ni tidak tertakluk kepada untuk memberi harta saja. Dia mungkin membeli amanah contohnya, dan kedua mungkin dia membuat satu lantikan. Dia melantik seorang wasi atau seorang pentadbir untuk menguruskan hartanya selepas dia meninggal. Itu boleh juga. Dan dia juga yang wasiat dibuat sedekah amal jariah. Yang dia boleh buat wasiat itu. Sebab tu kita ni perlu faham wasiat ini bukan hanya berbentuk harta saja. Untuk secure dia punya harta, aku mau wasiat ini. Cuma yang perlu diingat, wasiat ini kita tidak boleh membuat wasiat kepada ahli waris. Sama juga macam 1/3 tadi kan. Boleh buat kepada ahli waris. Tapi ahli waris lain mesti bersetuju. Persetujuan itu mesti diberikan selepas meninggal. Sebab wasiat itu pun dia berkuat kuasa selepas orang tu meninggal. Ianya akan dibacakan dan seterusnya memohon persetujuan lah tu. Mohon persetujuan sama ada orang ni macam apa yang macam apa yang saya selalu buat. Macam saya selalunya orang yang datang buat wasiat ni, contohnya dia ada anak ramai lah. Dia percaya anak ni seorang saja, dia akan buat wasiat untuk melantik anak ni jadi pentadbirnya. Lepas tu kami akan cakap arahnya. Okey, ni wasiat ni telah dibuat untuk melantik jadi pentadbir. Jadinya dia punya, kami akan beritahu, okey, setelah sign, telah tanda tangan semua saksi, duduk, lepas itu kami akan berikan satu salinan dan juga kami akan simpan satu salinan. Kalau apa-apa terjadi kemudian harian dan pentadbir, dia mesti beritahu kepada adik-beradiknya ataupun ahli warisnya. Dia kata, okey, contohnya bapa ataupun ibu ada buat wasiat tengah hidup dekat bersama peguaman ni. Ini peguamnya. Jadinya boleh kita ni kalau nak tahu lebih lanjut, kita ni sama-sama pergi peguaman tu, kita berjumpa tengok apa yang sebenarnya telah dibuat oleh Allahyarham bapa ataupun ibu. Kalau boleh ditanyakan kepada Tuan mengenai dengan pentadbir ni, rasanya sampai pagi pernah tadi membawakan topik ini untuk dibincangkan, tapi mungkin untuk orang memberikan sedikit lagi pencerahan lagi mengenai dengan ini. Adakah pentadbir ini dimestikan terdiri daripada anak barangkali sahaja, ataupun mungkin orang yang tiada kaitan boleh dilantik sebagai pentadbir? Okey, sekarang ini apa yang berlaku? Hanya ahli waris saja yang boleh menjadi pentadbir. Itu dalam hukum agama. Dan bukan apa yang berlaku dipraktikkan di sinilah. Yang kuat kuasa. Yang kuat kuasa di sini kan. Sekarang ni semua ahli waris saja yang boleh jadi pentadbir. Dan
dia tidak ada undang-undang Penetapan. ataupun penetapan ataupun mana-mana perintah mahkamah yang mengatakan bahawa anak yang sulung jadi pentadbir. Tidak. Ini dah semestinya. Tidak semestinya. Dia sekarang ni apa yang ada adalah kalau semua ahli waris tu mesti bersetuju untuk melantik seorang ini jadi pentadbir. Persetujuan mereka perlu ada. Kalau seorang tak ada persetujuan untuk melantik pentadbir ini, tidak berlaku benda tu. Wasiat itu indah akan berkuat kuasa maksudnya, atau indah akan itu dapat dihidupkan lah. Ya, wasiat itu walaupun kita buat kadang-kadang ada boleh juga di challenge jugalah. Tapi kalau ada wasiat itu minta dihormati sajalah kan. Faham. Baik, mungkin untuk akhirnya juga Tuan ya boleh turut berkongsi kesimpulan yang baiklah. Macam mana sebenarnya kaedah yang wajar dalam undang-undang keluarga Islam kita ni? Macam mana caranya untuk kita ni membuat wasiat bila ianya diperlukan untuk seorang itu membuat wasiat? Dia wasiat ini tidak ada masa ataupun tidak ada perlu macam kita ni bila kita akan buat ini bila masa saja kita boleh buat wasiat. Cuma yang perlu kita faham apakah wasiat yang kita perlu buat. Adakah untuk melantik amanah, untuk melantik macam-macam, untuk menyelesaikan amanahnya, atau melantik pentadbir ataupun menyerahkan hartanya. Semua bila bab menyerahkan harta ni 1/3 saja tu yang perlu ini jangan lebih lah. Kalau lebih nanti kan boleh dibuat lebih pada masa ni hidupnya, tapi yang jadi kemudian harinya Setelah nadanya tu jadinya akan keluar benda tu, dia akan jadi isu lah. Benda ni mungkin tidak ada, bila bercakap kita boleh buat wasiat bila-bila masa saja. Mungkin kita buat hari ini wasiat macam ni, esok kita rasa lain, kita boleh ubah lagi. Selagi mana kita ni masih hidup, kita boleh ubah dan kita boleh buat wasiat dan kita boleh menukar wasiat kita. Jadi untuk membuat wasiat Tuan lebih elok kalau berjumpa dengan peguam barangkali. Ya, peguam pun boleh sebab kita mungkin dapat nasihat lah. Untuk tahu benda tu macam mana prosesnya, apa yang perlu ada. Jadinya untuk tidak mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Perbalahan, isu timbul. Jadi apabila secara rasmi diuruskan, indah akan ada lagi question, persoalan. Bila ada dokumentasi buat tu mungkin ada benda tu sudah jelas cukup dengan saksinya, cukup dengan ini. Jadinya mungkin perbalahan itu mungkin dapat diminimalkan risikonya. Baik. Terima kasih Tuan ya. Rasanya kalau ada masa lagi memang banyak soalan ini. Kerana saya percaya banyak juga ni urusan ataupun persoalan-persoalan mengenai dengan wasiat yang turut berlaku dalam lingkungan masyarakat kita ni di Brunei yang memang indah dinafikan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini dalam segmen bicara undang-undang kita ni, Yang Mulia Tuan Azril Anwar bin Haji Ahmad, Peguam Syar'i yang telah memperjelaskan satu topik wasiat, apa yang perlu Auda tahu ya. Alhamdulillah. Jadi kami daripada Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih Tuan kerana berkesudian untuk menceriakan lagi Rampai Pagi hari ini dan berkongsi maklumat dan juga ilmu kepada semua penonton Rampai Pagi. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.